أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العلم العلامة الشيخ عبد الغني يحيى وشيخ عمر يوسف شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah semoga Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita dengan ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kerana permulaan. Situ. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kitab Jawi Lama, muka surat 5, baris keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, permulaan, mabadi, seri pembukaan ilmu tauhid. Perkataan mabadi itu bahasa Arab jamak daripada mabda'. Asal maknanya punca.
mula terbit. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Baik. Ini kita nak sambung berkenaan dengan permulaan kepada pengajian kitab kita ni. Itu disebut sebagai mabadi asyarah nama dia. Mabadi asyarah ni dia bukan hanya ada pada ilmu tauhid dia. Dia ada pada semua ilmu. Tak kira lah ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu sirah ke, ilmu tajwid ke, tak kira semua ada. Dan apa benda mabadi asyarah ni? Ni nama dia mabadi asyarah. Mudah fahamnya bagi kita orang awam, mabadi asyarah ni seperti ciri-ciri ataupun kita bahasa orang putih panggil specification. Yang ni ciri-ciri ciri ilmu apa, bab apa yang dihuraikan, siapa yang susun ilmu ni, ambil mana, tu maksud mabadi asyarah tu, ciri-ciri dia, sifat-sifat ilmu. Jadi mempelajari akan mabadi asyarah ni taklah sampai tahap wajib, tapi digalakkanlah, digalakkan, dan ia dikira sebagai adab dalam kita menuntut ilmu. Bila kita nak mengaji satu-satu ilmu, adabnya kita kena melalui mabadi asyarah dulu. Tak boleh main terus masuk je. Boleh nak terus masuk, tapi tak kena adab lah. Bila tak kena adab, takut ilmu tu tak berkat. Tak berkat satu, bila jadi tak berkat, ilmu tu kita jadi susah nak faham. Sebab tak ada keberkatan. Jadi payah belajar tahun-tahun pun tak faham-faham. Jadi kita tak nak study hard, kita nak study smart. Beza. Kalau study hard, belajar dia hard, ulun sungguh, tapi belum tentu berjaya. Study smart ni, walaupun kita belajar mungkin tak lama, tapi cepat boleh dapat faham dan kita boleh amal dalam kehidupan kita. Tujuan utama kita menuntut ilmu sebab nak beramal. Bukan semata-mata nak cerita kat orang kita khatam kitab ni, tapi tengok bahagian hidup nak sama macam hidup orang tak ngaji je. Tak mau. Yang tujuan kita nak ngaji ni sebab kita nak ubah hidup kita, supaya hidup kita tu ada beza dengan orang ngaji dengan orang tak ngaji. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zumar, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tak menuntut ilmu? Tak sama. Orang ngaji, pemikiran dia lain, cara cakap dia lain, apa yang dia buat semua tak sama dengan orang tak ngaji, orang jahil. Orang jahil cakap pelik-pelik. Orang jahil. Adakah boleh orang bukan Islam campur tangan undang-undang Islam? Itu cakap orang jahil. Kalau orang ada ilmu tak cakap gitu. Kita orang Islam pun tak campur tangan undang-undang orang bukan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maknanya kamu uruslah agama kamu. Kan, kamu nak buat pecah buah kelapa ke, kamu nak buat tinggi mana kamu punya yang dikatakan patung tu ke, dewa ke, kok suka kamu, sebab lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, urusan kami. Kan, jangan campur tangan urusan azan kami, iqamah kami,
Semayang 5 waktu kami, puasa kami, ibadah korban kami. Kami nak sembelih berapa ekor lembu, sekati kami, sebab tu ibadah kan. Tu. Tapi kalau orang tak ada ilmu, cakap dia macam ni. Tu beza. Okey? Sebab tu tak usah pelik lah. Saya tak terkejut mana pun bila zaman ni kita tengok macam-macam orang cakap benda pelik-pelik. Nak pelik apanya, memang zaman ghoriban kata Nabi dah. Bada'ul Islamu ghoriban. Islam itu bermula dalam keadaan pelik, ganjil. Kan? Waktu Nabi mula-mula nak bawa Islam, Nabi je yang bawa Islam dengan 8 orang sahabat. Lain semua jahiliah negara. Tapi jahiliah mula-mula dulu, masa dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan? Tak ada siapa. Masa tu sikit as-sabiqun al-awwalun, yang ikut Nabi pun sikit je. Kemudian kata Nabi, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan Islam itu akan kembali ganjil balik. Akan gharib sekali lagi. Bila? Di akhir zaman. Akhir zaman Nabi kata Islam akan kembali macam Isa mula-mula nak naik. Macam sekarang. Sekarang jadi macam ni. Kelompok yang betul-betul ikut Islam sikit nak dibanding nisbahnya dengan yang lawan Islam, yang hantam Islam, yang tak nak ikut Islam. Tapi yang peliknya dia pakai nama Islam. Dia kata Islam liberal, Islam sekular. Islam, tak ada liberal sekular. Jangan nisbahkan Islam dengan perkataan yang lain. Sebab Allah sebut satu je dalam Quran. Inna dina indallah fil Islam. Allah tak kata inna dina indallah fil Islam liberal. Allah kata Islam. Islam satu. Mana ada kot liberalnya, sekularnya, Islam moden tak moden. Tak ada istilah Islam tak ada istilah moden kuno. Islam relevan daripada dulu sampai sekarang. Bukannya Islam tak boleh ikut cara dulu dah, kena ikut cara baru. Tak ada. Cara itu bergantung dengan dunia. Macam contoh, masjid zaman dulu mungkin pakai kayu. Tapi masjid zaman sekarang pakai batu. Kayu batu tu dunia. Tapi masjid tetap masjid. Hukum masjid tetap masjid sampai bila-bila. Daripada dulu lagi. Hukum masjid tak pernah berubah. Jadi bab akhirat jangan kita buat main-main. Dalam bab dunia tak apa. Nak. Dia suka tak suka, nak ke tak nak, kena cakap. Saya pantang kalau sesetengah masjid surau dibisik dekat ustaz penceramah, dia kata ustaz, nanti ustaz jangan sentuh ni. Kalau tak payah sentuh, tak payah jemput. Tak payah panggil. Kita kalau nak berjuang, kena berani. Kalau nak berjuang tapi penakut, baik tak payah berjuang. Baik angkat bendera putih depan musuh, terus surrender je. Mengaku kalah je. Dan sediakan tempat duduk dalam neraka. Kalau macam tu. Kan? Tapi kalau nakkan syurga Allah, tempatnya pahit di dunia ni. Qulil haq walau kana murran. Cuba bagi tahu saya. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Adakah semua Nabi-Nabi itu dakwahnya bersenang lenang? Dia jawab. Adakah dakwah Nabi-Nabi kita duduk santai-santai, duduk dengan keseronokan, dengan kemewahan, ataupun kehidupan mereka, dakwah mereka penuh dengan pancaroba, dengan ujian, dengan tomahan, dengan kritikan, dengan kehinaan. Ada kita baru ugut nak dipenjara, nak ditangkap. Nabi dibelah, dibunuh. Tu Nabi, kita bukan Nabi. Nabi ni kekasih Allah. Kekasih Allah pun Allah uji sampai tahapnya tu. Dan kalau kita tiba-tiba kita lebih ambil jalan nak selamatkan diri dengan hanya nak mendiamkan saja. Betul, saya menyeru kalau semua asatizah kita cakap sungguh-sungguh. Kan? Jangan seorang dua je cakap benda yang hak. Tak usah takut dia nak tarik tauliah ke, dia nak tarik apa, tarik pi je. Kan? Tapi Islam tetap mesti disampaikan dengan yang hak, dengan yang sebenar.
Gitu. Kona sikit. Balik-balik gitu kita ingat. Dan sebab tu lah, tadi dalam perjalanan tu macam-macam video tu tengok, sakit hati. Pas satu. Baik. Seri pembukaan ilmu tauhid. Jadi itu maksud Mabadi Asyarah, dia cerita ciri-ciri ilmu tu. Jadi istilahnya kita panggil tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu, kenal ilmu ni. Ilmu ni siapa yang susun? Ilmu ni ambil kat mana? Apa nama ilmu ni? Ilmu ni bahas apa? Bila dah kita kenal, barulah kita cinta pada ilmu ni. Itu maksud tak kenal maka tak cinta. Ini kalau kita terus masuk je mengaji, kadang-kadang kita tak faham. Kalau orang dah biasa mengaji, tak apa. Tapi kalau orang yang zero, kosong, tahu-tahu kita nak baca kita apa ni? Tauhid tu apa dia? Dia tak tahu apa-apa, tauhid tu apa benda. Lepas tu kita terus masuk syarah lah apa semua, dia pun pening. Benda ni akhirnya dia rasa bosan, boring, akhirnya dia meninggalkan ilmu. Itu yang jadi selalu jadi masalah. Lepas tu kata Tok Guru kami, tugas ulama, tugas asatizah, tugas para pendakwah seperti orang tukang kopek buah dia. Orang tukang kopek buah. Contoh macam buah durian. Kalau orang tak pernah tengok buah durian, dia tak tahu macam mana nak makan. Kata macam mana nak makan, takkan makan dengan duri-duri. Kekah dengan duri-duri, darah-darah mula. Akhirnya dia pun buang buah ni. Kata tak guna buah apa macam ni, tajam macam ni nak makan. Macam mana? Dia pun buang tepi tu. Ada tu. Kalau orang tak tahu ilmu tauhid, apa benda ilmu tauhid ni? Payahnya. Cerita apa ni? Wujud kidam bakok benda ni. Jadi dia buang tepi ilmu. Sebab dia tak minat. Ilmu fiqah, ni apa benda hukum yang ni kata halal, ni kata haram, ni sah, ni batal, kok mana ni? Pening dia buang tepi. Maka dia buat kalau tak dia sendiri akhirnya. Tasawufnya tu, ilmu orang buah tepi. Macam orang tak kenal buah. Habis tugas ulama macam tu, dia tukang kopek buah. Jadi kata sabar jangan buang lagi, kita kata. Aku tolong kopek. Kita pun kopek buah durian. Kita kopek, kita ambil isi dalamnya, yang kuning tu. Kita bagi kat dia. Dia rasa-rasa, sedap rupanya. Kena dah. Lepas tu tak mau balik. Dia kata sedapnya durian ni. Ni rasa dia. Macam tu, ni kita ulama, ustaz tolong kopek. Suruh balik baca sendiri kitab, pening. Kita sini tolong kopek. Bukan, ni maksud dia, cerita dia macam ni. Kita jadi buat mulut O, tahu mulut O? Gitu. Kalau jadi O tu makna faham dah. Kalau kebir tak faham lagi. Tapi kalau, gitu maksud dia punya. Tahu, faham. Faham dia rasa macam ni, dia rasa sedap. Macam ni tauhid, yakin ke Allah, baru sedap ibadat, baru sedap semayang, baru sedap doa, baru sedap baca Quran. Dia akan datang kelazatan. Benda bila dah sedap nak lagi tak? Nak lagi. Tu bila dah kopek kita bagi seulah, kata ustaz buka lagi ni. Dia nak lagi sebab dia dah rasa kelazatannya, kesedapannya. Benda-benda akhirat ni sebenarnya benda-benda yang sangat lazat bagi orang yang dah merasainya. Tapi bagi orang yang tak merasainya, macam tadilah saya cakap, dia nampak buah durian ni penuh dengan duri, maka dia terus tolak. Padahal dia tak rasa lagi isi dia. Itu hikmah Allah cipta satu benda tu, rupa luar dia teruk, dalam dia sedap. Itu Allah nak tunjuk kat kita. Gitu. Baik. Perkataan mabadi itu, perkataan mabadi tu bahasa Arab. Mabadi itu bahasa Arab. Jamak daripada mabda. Bahasa Arab, perkataan bahasa Arab ni dipecah pada 3. Yang basic lah, basic 3. Itu isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Isim ni dipanggil kata nama, ismun, kata nama. Fi'lun, fi'il, iaitu kata kerja. Harfun ataupun juga sebut haraf, itu kata sendi. Dia lebih kurang dengan bahasa Melayu je sebenarnya. Cuma perkataan ni bahasa Arab. Kata isim tadi ni iaitu kata ismun, kata nama ni
Arab ni dia istimewa. Kata nama dia tu sudah menunjukkan bilangan. Dia dah bagi kepada 3. Yang pertama namanya mufrad. Mufrad maknanya tunggal, satu. Ada satu je kuantiti dia. Satu lagi dipanggil musanna. Musanna ni maknanya duaan. Duaan. Saya tengok dalam kitab tak ada. Ini saya cerita je. Lagi dia belik mana Ustaz cerita ni. Tak ada dalam kitab. Ni saya cerita je. Musanna 2. Duaan. Yang ketiga jamak. Jamak ni 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Saya bagi satu contoh. Macam perkataan ulama. Ulama bukan seorang sebenarnya. Ulama tu jamak daripada perkataan alim. Kalau alim maknanya satu orang yang berilmu. Orang tu berilmu tapi dia seorang. Tapi kalau orang alim tu ramai, alim. Maknanya ada 3 dan ke atas lah. 3 orang ke, 4 orang ke, 5 orang ke. 5 orang alim. Maka kelima-lima orang ni dipanggil ulama. Dari segi bahasa. Ulama tu maksudnya orang-orang yang alim, maknanya ramai. Tapi bahasa kita di Malaysia ni, seorang tu kita panggil ulama dah. Kenapa? Sebab seorang yang kita panggil ulama tu, ilmu dia macam ramai orang. Itu kita iktiraf dia sebagai perkataan ulama. Tapi dari segi asas bahasa, ulama sebenarnya bererti orang-orang alim. Maknanya bukan seorang, tapi ramai. Gitu. Lagi contoh. Muslim. Muslim artinya seorang saja, seorang lelaki Islam. Tapi kalau 2 orang lelaki Islam, perkataan dia lain. Perkataan dia muslimani atau muslimaini. Dia ada 2. Nak guna mana satu itu nanti panjang ceritanya, itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Tapi dia ada 2. Satu muslimani atau muslimaini. Itu maksudnya 2 orang lelaki Islam. Tapi kalau 3 dan ke atas, perkataan dia muslimina atau muslimuna. Itu yang kita baca doa tu, muslimina wal muslimat. Muslimin tu maksudnya orang-orang lelaki Islam. Orang-orang tu berapa ramai? 3 dan ke atas. Berapa ramai tak tahu, tapi bilangannya 3 dan ke atas. Kalau 2 bukan perkataan tu. Kalau seorang pun bukan. Seorang Muslim. Nampak? Jadi maksudnya saya nak cerita apa? Bahasa Arab ni istimewanya bahasa Arab. Satu perkataan tu telah memberi makna bilangannya sekali. Tu beza dengan bahasa kita Melayu. Kalau kita, contoh tadi bahasa Arab tulis Muslim. Mim sin lam mim. Muslimun. Muslim. Seorang lelaki Islam. Kalau terjemah bahasa Melayu, berapa patah? Seorang lelaki Islam. 3 patah kataan. Bahasa Arab memadai dengan 1 patah kataan dah mewakili ketiga-tiga. Faham maksud saya? Muslim saja kataannya maksud seorang lelaki Islam. Bahasa Melayu sampai 3 patah. Bahasa Arab 1 patah. Tu hebat bahasa Arab. Kita duk kalut sibuk nak belajar bahasa Inggeris. Baik belajar bahasa Arab. Baca Quran boleh faham, baca doa boleh faham. Kan? Tu seorang lelaki Islam maksudnya. Sebab tu hikmah. Hikmah kelebihan. Kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Al-Quran itu dijadikan Al-Quran itu diambil dengan bahasa Arab kerana istimewa bahasa Arab. Akhirnya dia boleh diringkaskan. Seorang lelaki Islam memadai dengan 1 patah. Akhirnya Quran jadilah tebal, lebih kurang tebal ni. Bayangkan kalau Quran tu diturunkan dalam bahasa Melayu, agak-agak tebal mana? Tebal lah. Sebab seorang lelaki Islam ni 3 patah. Tu ni cerita yang lain-lain ni. Kalau dah tebal ni Quran, agak-agak boleh baca tak? Yang Quran tebal ni pun tak baca-baca sampai berhabuk. Nampak? Tahu-tahu cek, hilanglah muka surat. Mula viral. Hilang lah, muka surat hilang lah. Nak kiamat dah ni. Nak kiamat. Sibuk dia hilang muka surat. Orang suruh baca. Jangan tak nak baca, dia hilang kan. Gitu. Gitu lah. Baik. Itu maksud dia. Itu saya nak terang pasal mufrad jamak tu.
Jadi mabadi itu jamak dia kata daripada perkataan mabda. Jadi mabda tu mufrad, jamaknya mabadi. Apa maksud dia? Asal maknanya punca. Mabadi tu artinya punca. Jadi kalau mabda mufrad satu punca. Tapi kalau mabadi jamak, jamak maksudnya banyak. Jadi punca-punca. Macam tu. Atau juga makna dia yang lain ialah mula terbit. Atau lagi makna dia yang lain ialah sebab. Jadi macam saya sebut tadi, mabadi asyarah ni ialah ciri-ciri ilmu yang kita nak mengaji tu. Maksudnya apa punca ilmu ni, macam mana ilmu ni boleh datang. Ataupun juga dikatakan mula terbit. Macam mana ilmu ni boleh terbit? Siapa terbitkan? Ambil mana dia terbit? Terbit-terbit ni makna dia datang lah. Sebabnya, apa sebab ilmu ni? Apa sebab kita kena mengaji ilmu ni? Sebab apa pentingnya ilmu ni? Tu kena tahu. Dia bila kita tahu sebabnya, maka baru kita nampak tujuannya. Sebab apa saya kena datang ke Masjid Al-Mustaghfirin Penang ni, Pulau Pinang ni? Kenapa saya kena datang? Saya kena tahu sebab ni. Sebab orang nak mengaji. Sebab orang sini belum faham contoh ilmu tauhid. Jadi dia nak belajar ilmu tauhid. Bila kita faham sebab, baru kita tahu matlamat dan tujuan kenapa kita datang. Bila kita dah tahu sebabnya, kita pun datang, kita dah susun macam mana kita nak kongsi ilmu, kitab apa nak dibaca, macam mana nak hurai. Kat sini orangnya taraf kedudukannya macam mana, orang awam ke atau orang yang biasa ngaji pondok dah. Kalau memang kita beza, kalau saya mengajar di pondok caranya lain, kalau mengajar di masjid awam caranya lain. Dia tak boleh sama. Sebab kalau di pondok, orang tu dia dah biasa mengaji, dia dah mengaji kitab-kitab yang lain. Jadi kita kupas laju-laju gitu, dia mudah tangkap. Tapi kalau orang awam, kita kupas laju-laju, dia jadi keawang-awangan. Dia hangguk. Tapi pemikiran dia pergi ke mana, Queens Bay ke mana tak tahu. Kan? Dia ke laut gimana tak tahu. Sampai kat tengah jambatan kot pemikiran dia sampai situ pergi. Dia jadi pergi ke mana. Kan? Dia buat acah je. Tapi entah faham dah tidak. Jadi kita kena kupas pelan-pelan satu-satu. Bukti orang susah nak faham. Ni saya mengajar ni secara umum, secara terbuka macam ni. Yang duduk pun berjarak-jarak. Saya ada satu kelas kitab yang sama kat macam ni. Saya mengajar satu rumah. Orang yang mengaji kat rumah tu family, keluarga dia, daripada ayah, mak sampai anak-anak dia. Tak ramai, dalam 5-6 orang je tu lah. Kan? Saya ajak secara orang cakap private lah, privacy. Mengajar rumah dia je. Datang sebulan sekali. Kitab ni juga, Risalah Tauhid. Saya mengajar perempuan-perempuan faham. Apa saya cakap semua dia tulis. Faham tak? Begitu. Lepas tu bulan depan saya datang pula, saya tanya yang bulan lepasnya. Yang bulan lepas kita ngaji dah kan? Ni apa maksudnya ni? Dia selak sampai habis muka surat. Mana Ustaz? Padahal itu personal dah tu. Saya cakap, tak boleh nak faham ya. Tak apa, saya ulang lagi. Ulang sampai dia betul-betul faham. Lepas tu saya cakap lah, saya buat kesimpulan. Ini kita mengaji ni personal dah ni. Maknanya direct. Kalau celah mana tak faham, boleh direct terus tanya. Mengaji pun dekat, duduk sebelah je, depan-depan. Rumah dia kecil, bukan besar pun. Jadi duduk tu rapat dah. Dengar tu teliti dah, betul-betul dah. Tapi tak faham. Kan? Pada personal lah tu. Saya cakap, kalau personal pun payah nak faham, agak-agak yang saya mengajar di umum tu, macam mana agak? Adakah orang betul-betul faham atau buat-buat faham? Kan? Tapi tak apa. Yang penting kita usaha dan ikhtiar, insya-Allah. Kalau tak faham, boleh tanya lah. Baik. Jadi punca atau mula terbit sebab. Maksudnya, tak faham lagi tadi kan? Jadi terangkan pula. Maksudnya macam mana Ustaz? Maksudnya ialah keterangan yang ringkas. Okay, jadi mabadi asyarah ni dia bukan huraian panjang-panjang, dia ringkas je. Keterangan yang ringkas, yang ataupun dia kata tujuan sesuatu ilmu.
Jadi keterangan tu dia tak detail, dia cuma ringkasan dia dalam bentuk poin saja. Nanti kita akan tengok dia tulis 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Dia poin-poin aja. Dan tujuannya pula adalah tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Maksudnya kita baca Mabadi Asyarah ni atau kita belajar Mabadi Asyarah ni sebagai satu tujuan supaya kita nampak secara kasar dahulu. Ilmu ni pasal apa? Cerita apa? Secara dasarnya dulu. Suatu ilmu itu sebelum kita membaca atau belajar ilmu itu. Sebelum kita belajar lebih detail ilmu tauhid ni, maka kita belajar dulu dia punya Mabadi Asyarah ni. Sekurang-kurangnya kita nampak sedikit sebanyak gambaran, oh ini ilmu tauhid ni, oh macam ni lah, gitu, lebih kurang. Secara kasar. Itu maksud Mabadi Asyarah. Okey, boleh? Hari ini orang sebut seri pembukaan. Ini bahasa dia. Dia kata zaman lah ni orang tak sebut Mabadi Asyarah, orang sebut seri pembukaan. Sama je. Atau anggaran dasar. Anggaran dasar. Macam saya sebut tadilah, sekurang-kurangnya nampak secara kasar ilmu ni pasal apa. Itu panggil anggaran dasar. Okey? Baik, terus. Tak apa, tak faham kita tengok nanti dia punya poin. Adalah mabadi ilmu tauhid itu ada 10 perkara. Dia sebenarnya bukan ilmu tauhid je. Semua ilmu. Semua sekali ada 10. Yang nak dikupas di sini khas untuk ilmu tauhid saja. Untuk ilmu fiqh, mengaji fiqh lah. Tasawuf lah. Ini kita nak bahas ni ilmu tauhid. Jadi dia kata, mabadi asyarah bagi ilmu tauhid itu ada 10 perkara. Kita pergi satu-satu. Okay? Pelan-pelan tak faham, boleh angkat tangan, tanya. Yang pertama, nama ilmu ini. Perkara pertama yang kita nak kena kenal, bila kita nak mengaji satu-satu ilmu, kenal namanya dulu. Macam kita kenal orang tak? Cik, kita tanya nama awak siapa? Ni kadang berkawan kat 10 tahun dah. Nama tak tahu. Panggil mat gitu je. Kan? Sampai orang tu meninggal baru tahu. Oh, nama dia Muhammad rupanya. Tanyalah nama. Kan? Macam ni. Kita kena kenal nama ilmu yang kita nak mengaji ni dulu. Nama dia nama apa? Saya biasa mengajar ada masjid hampir 5 tahun dah baca kitab. Bila kita tanya kitab kita mengaji ni nama apa? Kitab pun dia tak tahu. Padahal 5 tahun dah dia duduk depan kita tu. Kan? Saya rasa kalau saya tanya nama saya pun tak nama pun tak tahu, dia tak ingat juga. Sebab itu ilmu payah masuk. Sebab kita tak nak mengenalinya. Kan? Kita tak ada minat nak kenal. Kitab pun tak nak kenal. Kan? Nama ulama pun tak nak kenal. Macam mana kita? Itulah. Kalau kita nak dapat syafaat Nabi, kita kena kenal Nabi. Nak dapat syafaat ulama, kita kena kenal ulama. Kalau itu pun kita tak kenal, macam mana? Kan tak? Ni kenal nama dia dulu. Nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid. Nama ilmu yang kita nak mengaji ni namanya ilmu tauhid. Tauhid tu ambil mana? Ada 2. Satu dikatakan tauhid itu diambil daripada perkataan wahidun. Wahidun, waw alif hadal, wahidun. Apa maksud wahidun? Wahid artinya satu. Kan kita hantar anak ngaji pasti. Wahidun satu, isnani dua. Wahidun maknanya satu. Tauhid ia artinya mensatukan. Mensatukan apa? Mensatukan Allah. Maksud mensatukan Allah, buang segala sebetuk nenek apa ke benda semua buang, yang tinggal hanya Allah saja. Allah satu je duduk dalam hati kita. Itu baru namanya tauhid. Itulah maksud tauhid. Tauhid ni. Tauhid juga dikatakan diambil daripada perkataan ahada. Ahad. Alif hadal. Ahada.
Ahada pun makna yang sama juga. Ahad artinya tunggal. Makna tunggal, tak ada yang sama dengan dia, hanya dia saja, satu. Jadi tauhidnya apa? Tauhidnya iaitu menunggalkan Allah di dalam hati kita. Jangan menyamakan Allah dengan apa-apa selain daripada Allah. Maksud tidak menyamakan Allah dengan apa-apa selain daripada Allah, tidak menyamakan Allah dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Itu nanti kita akan mengaji dalam sifat wahdaniyah nama dia. Bila kesan tak faham aku, kalau tak faham dia boleh mengaji lagi. Tapi kalau kesan tak mengaji ilmu tauhid ni, apa akan jadi kat dia? Dia akan nampak semua agama sama. Ini yang berlaku hari ini. Ni yang dikeluar kat mulut dia kata semua agama baik. Nampak? Ini yang akibatnya. Ni sebab dia tak faham makna ahada tadi, tauhid. Tunggal, hanya Allah je. Tak boleh iktiraf yang lain. Tak boleh iktiraf. Nah, soal kita kata kita nak hidup harmoni. Harmoni cerita lain. Ini fakta. Ini hakikat. Kan? Kita tak boleh terima yang lain sebab yang lain itu batil, tidak sah, tidak betul. Benda tak betul mana boleh terima? Contoh, kita belajar matematik. Semua orang belajar matematik. Orang kafir pun belajar matematik tak? Kan? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tak tahu sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu fakta. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu fakta. Tiba-tiba datang satu orang, saya lah contoh saya. Saya kata saya tak setuju dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebab pendapat saya 1 tambah 1 sama dengan 5. Awak tak boleh marah saya sebab tu pendapat saya. Boleh tak? Nah, kita jawabnya, pendapat kepala otak tu. Mana ada pendapat dah, sebab itu fakta. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tak boleh terima yang lain. Kamu kata 1 tambah 1 sama dengan 5, itu bukan pandangan, itu bukan pendapat, itu salah dari segi fakta. Pandangan atau pendapat ni benda yang boleh diterima, dua-dua. Pada pandangan saya, hari ni kita sesuai pakai baju warna gelap. Seorang pula lagi kata, tak, saya tak setuju. Pada pandangan saya, hari ni kita sesuai pakai baju warna terang. Dua-dua boleh terima. Terang pun boleh terima, gelap pun boleh terima. Sebab dua-dua fakta. Terang pun fakta, gelap pun fakta. Jadi dua pandangan ni boleh dipakai. Ini baru namanya pandangan. Tapi benda yang sudah hak, sudah fakta, lain tak boleh terima. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu fakta. Lain daripada tu, jawapan yang lain semua takkan diterima. Itu kalau tak percaya, di sekolah nanti, kan, cikgu tanya 1 tambah 1 tulis 5. Lepas tu cikgu kata salah. Fight cikgu tu kat mahkamah. Saya cabar cikgu. Kan? Ini pandangan saya, cikgu kena hormat saya. Boleh aku? Cikgu kata, bila pula anak murid aku jadi gila macam ni? Boleh faham? Kena? Itu bukan pandangan. Satu kita kena faham. Fakta hanya Allah saja Tuhan. Lain daripada itu bukan Tuhan. Itu fakta. Jadi kita tak boleh terima pandangan orang Islam kata Tuhan ni ada 2, ada 3. Kita tak boleh terima. Bila tak boleh terima, artinya tak boleh ra'i. Tak boleh ra'i, tak boleh kita sanjung ke apa ke, tak boleh. Kita kena tolak. Cumanya dia degil. Dia kata tak, kami tetap percaya Tuhan itu 3. Bila dia degil gitu, apa nak buat? Maka datang ayat Quran tadi tu. Lakum dinukum waliyadi. Kalau itulah kepercayaan kamu, sukati kamulah. Aku dengan kepercayaanku, yakin Tuhanku 1. Kamu percaya Tuhan tu 3, lantak ke kamu. Kamu jangan campur urusan aku jangan campur urusan kamu. Sudah, selesai. Selesai. Kan? Tiba-tiba dia nak campur urusan kita. Kenapa? Dah lah dia tak nak terima fakta. Gitu. Okey? Boleh? Itu maksud tauhid. Ni baru cerita nama ni. Bunyi tik-tik dah. Yang keduanya, nama dia yang lain, ilmu kalam. Dia bukan satu nama, dia ada banyak nama. Maka ulama sebut gini.
Ulama kata sesuatu tu kalau banyak namanya menunjukkan tinggi darjatnya atau tinggi kemuliaannya. Sebab tu nama Allah banyak, nama Nabi pun banyak. Begitu juga dengan contoh kita sini ni, nama ilmu ini. Nama ilmu ini banyak. Satu tadi kita sebut dah, nama dia ilmu tauhid. Nama lain bagi ilmu tauhid, ilmu kalam. Cuma ilmu kalam ni jarang orang awam dengar. Kalau orang ahli ilmu biasa dengar kataan ilmu kalam ni. Kan? Dipanggil ilmu kalam. Kalam apa maksud? Kalam artinya berkata-kata. Kalam tu maksudnya berkata-kata. Habis kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam? Orang panggil, kalau terjemah maksudnya ilmu cakap. Ilmu berkata-kata. Kenapa? Sebab kata ulama, ilmu tauhid ni dia mesti dengan di banyak cakap. Dia kena hujah. Dia tak boleh jawab pendek-pendek, tak boleh. Kalau ilmu fiqh tak apa. Contoh, Ustaz, saya sembahyang, lepas tu saya terpijak, taik cicak, sah ke batal? Madai ustaz tu jawab satu jawapan je, batal, selesai. Itu fiqh. Fiqh ni jawapan pendek pun tak apa. Cuma kalau dia nak dalil, apa sebab batal ustaz? Baru kita hurai. Tapi kalau sekadar nak jawapan, pendek dia jawab. Sah, batal, haram, halal. Gitu je. Harus, wajib, sunat, makruh, haram. Gitu je. Itu fiqh. Tapi ilmu tauhid tak boleh jawab pendek. Ustaz, Allah ni wujud ni macam mana? Allah tu wujud. Dah, balik. Dah, boleh. Pening je. Sebab apa? Sebab Allah wujud, kita pun wujud dah. Wujud dah. Allah dengan kita sama. Tu kena tengok pula kat mana beza dia. Dari sudut perkataan wujud memang nampak macam sama. Tapi adakah sama Tuhan dengan kita? Sama-sama wujud. Macam mana wujud? Dia tak boleh jawab pendek, dia kena hurai panjang lebar. Lepas tu ada orang, saya pernah dapat mesej WhatsApp. Dia tanya, Ustaz, tolong terang kat saya apa tu wahdaniyah. Dia ingat senang-senang nak jawab. Dia tanya kita simple je. Ustaz, dia hantar WhatsApp, Ustaz, tolong terang kat saya apa tu wahdaniyah. Jam. Dia kata nak jawab macam mana kalau aku tulis bengkak jari ni. Kan tak? Kalau nak jawab kod telefon, kod habis bateri ni, panas telinga. Sebab dia nak jawab tak boleh sikit. Panjang. Ni kita mengaji kitab ni, kitab kita Risalah Tauhid ni. Tengoklah nanti. Berapa tahun kita akan habis. Silap-silap daripada janggut saya hitam sampai putih. Baru khatam. Kan? Itu kalau masjid setia lah. Kalau masjid stop saya tengah-tengah tu, tak ada putih lah. Kan? Itu. Lama nak mengaji. Satu. Kan? Itu ialah lama mungkin sebab kita sebulan sekali. Tapi betul memang lama juga. Saya mengaji di pondok 3 tahun. Kita ni, nipis lah. Mengaji pondok bukan sebulan sekali macam kita ni. Ngaji pondok tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tu guru buka kitab. 3 tahun baru habis. Sebab tu istilah disebut dalam kitab, orang nak mengaji ni tulus zaman, ambil masa yang lama. Tak ada istilah mengaji ni sekejap-sekejap. Bohong. Kalau dia mengaji sekejap-sekejap, dia kena bohong dengan iblis syaitan. Sebab dia gopoh gapah nak cepat sangat jadi alim. Nah, kita bukan pasal nak jadi alim, tapi kita belajar sebab kita nak beramal. Alim kurniaan Allah. Yang penting dengan sebab belajar, kita mampu beramal dengan cara yang betul. Itu yang kita nak. Daripada alim tapi tak dapat beramal. Alim pegang jawatan yang ada kuasa terhadap agama, tapi akhirnya dia tak boleh buat apa-apa apabila ada orang menghina agama dia. Tu mana? Jadi tak semesti alim dan mampu beramal. Lepas tu kata hukama, al-ilmu bila amalin kasyajari bi, pokok tanpa buah. Pokok tapi tak ada buah, tak ada faedah. Tanam buat apa kalau gitu? Gitu. Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam maksudnya ilmu bercakap. Kenapa dinamakan ilmu cakap? Sebab ilmu ni kena banyak cakap. Nanti kita tengok kan, kita mengaji. Kadang-kadang satu sifat tu kita kena makan 2 bulan atau sebulan. Sebulan tu maksud saya sebab kita kuliah sekali sebulan. Jadi satu kuliah mungkin satu sifat je kita boleh urai. Ataupun kadang-kadang satu kuliah tu satu sifat tu 2 kali kuliah nak urai dia.
Sebab apa? Sebab huraian dia kena detail. Cakap. Sampailah orang yang dengar tu, okey, faham Ustaz. Gitu. Dia bukan senang-senang, bukan mudah-mudah. Lagi nama ilmu ini, ilmu usuluddin nama dia. Usuluddin. Apa maksud usuluddin? Usul artinya asas. Kita pun ada ambil perkataan ni jadi Melayu, kan kita sebut asal usul. Yang sebenarnya usul tu bahasa Arab, maksudnya asas. Ad-din, agama. Jadi ilmu usuluddin artinya ilmu asas agama. Bila sebut asas, apa maksud asas? Asas artinya basic, base, foundation, tapak. Kalau kita nak buat bangunan, mesti ada tapak. Dan tapak tu kena kukuh dulu. Lepas tu orang bagi perata, ukur pula dengan yang teropong tu bagi level dia sama. Mana boleh buat bangunan tapak sengit? Nanti jadi sengit kan semua. Nanti yang tiang sengit, habis semua sengit. Bila sengit tak kukuh, mudah jatuh roboh. Itulah tapak ni, asas agama ni tauhid. Tauhid kena kemah dulu. Bila tauhid kemah, baru fiqahnya kemah, baru tasawufnya kemah, baru yang lain-lain tu kemah. Semayangnya kemah, baca Qurannya kemah. Betul. Tapi kalau tapak bengkok dah, solat lagi bengkok. Puasa ni lagi ke laut, semua habis ke laut. Kan? Contoh saya nak tanya kan. Syiah semayang tak semayang? Syiah semayang. Semayang Syiah. Tapi tauhid dia betul tak? Tak betul. Jadi tapak dia tak betul. Bila tapak tak betul, semayang dia Allah terima tak? Tak terima. Walau dia semayang khusyuk macam mana pun, sebab tapak tu, tapak kena betul dulu. Ini yang namanya usul. Asas. Ilmu tauhid ni asas. Okey? Bila asas pun tak ada, basic pun tak ada, tak payah sembang lah bab lain. Macam basic sebuah kereta, mesti kena ada tayar, mesti kena ada enjin. Itu base dia. Tiba-tiba tayar tak ada, digantung spoiler. Pasang spoiler, skirting siap, kan? Exhaust besar siap boleh masuk kepala. Tapi tayar tak ada. Itu nak buat apa kita tu? Boleh jalan? Tak ada lah, tayar tak ada. Base dia tak ada, tapak dia tak ada, asas dia tak ada. Benda asas tak ada fungsi. Macam tu. Ni faham tak? Jadi kalau orang tak mengaji ilmu tauhid, ibarat macam tak ada fungsi pada agamanya. Walaupun dia semayang rajin ke, sebab tu tak memadai sebagai abid sahaja, kuat ibadat. Lepas tu iblis ada cerita sikit. Ada seekor setan ni, dia duduk depan pintu rumah Tok Guru. Dia duduk situ. Lepas tu ada dia punya chief dia, ketua. Iblis ni ada pangkat-pangkat dia. Ada pangkat general, lance corporal, semua ada. Paku tak paku, semua ada. Jadi pangkat besar, iblis pangkat besar ni datang tengok constable dia, prebek dia tu, duduk depan pintu. Hang buat apa ni, dia tanya. Saya bertugas sekarang ni. Tugas hang menyesatkan orang. Betul hang duduk lepak depan pintu rumah ni. Tu yang dalam masjid tu duduk tengah semayang semua, kenapa tak pergi kacau? Ketua dia marah. Relax bawah, jangan terus marah. Alah bawah ni macam setan lah. Ada memang setan lah. Boleh. Dia kata jangan marah. Tahu tak siapa ada dalam rumah ni? Siapa dia? Rumah ni rumah Tok Guru dia kata. Betul? Aku jaga betul, aku duduk depan pintu ni. Aku tengah bagi Tok Guru tu tidur dengan mimpi-mimpi indah. Supaya dia tak bangun. Kenapa pula? Kalau dia bangun, nanti dia ajar habis orang kat luar. Habis orang kat luar ni semayangnya jadi betul, puasanya jadi betul, ibadat semua jadi betul. Bila betul, semua Allah terima, semua jadi baik. Kalahlah kita. Tapi bila Tok Guru ni tidur, yang dalam maghrib semayang pun tak kena. Tak payah kata semayang, ambil uduk tak betul dah. Nak betul macam ni, kaki kat lantai, duduk siram gitu je. Tapak kaki tak kena air. Macam mana? Basuh tangan, lipat. Buka-buka, sini kering. Tak sah duduk. Orang perempuan sideburn kat ni. Dia pergi silang belakang telinga. Ambil duduk basuh muka. Sideburn tak basah, tak kena air. Tak sah duduk. Nampak? Tu baru cerita wuduk. Belum cerita semayang ni. Semayang pula, niat tak ada.
Dia usolli fardhu isya'i tapi niat dalam hati tak masuk, tak sah sembahyang. Sebab niat fi qalbi, tempatnya di hati. Maksud saya nak ceritanya, amal tu kena ada ilmu, baru amal tu betul. Tiba-tiba dia beramal tanpa ilmu, maka amalnya tak sah, tak betul. Walaupun dia buat berulang-ulang kali. Sebab tak ada ilmu, tak sah. Jadi yang dalam tu semua tak sah tu. Jadi saya kacau pun tak guna tak. Dan memang tak sah, buat pun nak kacau. Baik saya kacau yang dalam ni, bagi dia tidur je. Tu kadang-kadang ustaz terlambat datang sebab kena tidur. Dia ditidurkan. Jawapan selamat. Tapi tidak, tapi cerita ni betul. Ada dalam kitab dia cerita macam tu. Sifat iblis ni. Ada memang macam tu. Nak ceritanya, nak maksudkan apa intipati dalam cerita ni, pentingnya ilmu. Yang dia sebenarnya yang penting ni amal. Sebab dengan kita buat amal, kita dapat pahala. Kita sembahyang, kita dapat pahala. Pahala ni lah gunanya untuk masuk syurga nanti. Ditimbang-timbang masuk syurga. Tapi untuk mengesahkan amal tu kena ada ilmu. Macam tu. Tapi yang nak bawa balik tu amal, bukan ilmu. Tapi nak bagi amal tu betul, ilmu kena ada. Baru amal tu betul. Jadi dua-dua penting. Cuma yang utamanya ilmu dulu, lepas tu baru amal. Lepas tu mengaji dulu, lepas tu baru beramal. Maka atas dasar itulah kita boleh melewatkan sedikit solat isyak kerana mendahulukan majlis ilmu. Supaya apa? Supaya bila kita belajar, amal kita buat betul. Tu. Malah Nabi pun sebut al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikutnya. Tu yang faham-faham, yang tak faham, ustaz terlajak dia sikit. Sunti. Tu dia ni tak ngaji macam tu. Kan? Ayah. Ada. Baik. Kat mana dia? Ilmu kalam, ilmu usuluddin. Tak ambil lagi usuluddin tadi. Okey, usul asas, selesai. Ad-din, apa maksud ad-din? Ad-din artinya agama, bahasa kita. Tapi agama ni bukan bahasa Arab. Agama ni bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu lama. Sebab agama bukan datang daripada bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab mana ada huruf ga. Agama, ga mana ada dalam bahasa Arab. Tulisan Arab mana ada ga. Huruf Arab mana ada huruf ga. Jadi agama tu bahasa kita. Sebab tu kalau kita sebut agama dekat orang Arab tak faham. Agama bahasa Arab ad-din. Bahasa kita panggil agama. Agama ni bahasa Melayu lama. Apa maksud agama? Macam-macam lah huraian dalam Dewan Bahasa Pustaka lah apa semua tu. Cuma yang ringkas ceritanya kita nak mengaji malam ini, agama ni artinya cara hidup. Atau juga orang sebut sistem hidup. Orang putih kata the way of life. The way of life. Cara hidup. Sistem hidup. Saya hari tu forum dengan Ustaz Nick Bakri. Ustaz Nick Bakri dia tambah sikit. Dia kata maksud agama bukan sekadar cara hidup, tapi dia kata cara hidup dan cara mati. Sebab hidup beragama ni bukan sekadar di dunia, tapi sampai kiamat. Jadi hidup dan mati. Itu lebih tepat lagi lah. Agama tu. Cuma ringkas-ringkas cerita, agama tu kita maksudkan sistem hidup atau cara hidup. Kemudian dia buat perbandingan. Ustaz Nick, saya minta izin, dia kata nak buat modal dalam kuliah. Kita contoh perkataan sistem tu sendiri kan. Macam kita belajar sains, sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Mana bila sistem pernafasan ni dia dah merangkumi dia punya salur oksigen, jantungnya berdegup, sedut oksigen, keluar balik karbon dioksida, apa semua tu. Itu panggil sistem. Cuma kalau sistem tu diganggu, diubah suai. Yang disedut bukan oksigen, yang disebut gas lain ke, apa akan jadi dengan sistem pernafasan? Sistem tu akan rosak. Dan bila rosak, apa akan jadi? Mati.
Sebab sistem pernafasannya terganggu, rosak mati. Jadi nisbahkan kepada sistem yang kita kata ad-din ini, agama. Bila sistem agama ni diganggu, apa akan jadi pada agama? Agama akan rosak. Bila agama akan rosak, apa akan jadi? Iman akan mati. Ini yang berlaku akhir zaman ni. Berapa ramai orang yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya imannya telah mati di sisi Allah. Dia ingat dia masih lagi beriman, sebenarnya imannya sudah ditolak oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah tak terima iman dia. Salah satu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apabila tiba satu zaman di mana zaman orang menghina ulama, orang menolak alim ulama, mencaci maki ulama, Allah akan turunkan 3 azab. Saya tak nak hurai panjang hadis ni, saya ambil sikit je sebab ada kena-mengena dengan sini. Allah akan turun 3 azab. Salah satu daripada 3 azab tu, mereka akan mati dalam keadaan tidak beriman. Satu azab ni apabila zaman orang menghina ulama. Zaman tu kata Tok Guru Siddiq Nur, zaman tu zaman kita. Hari ni kita dapat lihat, buka je Facebook, orang hentam alim ulama. Orang hentam ustaz, orang Tok Guru, tak kira siapa, Syekh Nuruddin kena, Ustaz Azhaidul kena, Ustaz Wadi Anwar kena, habis dia tak kira siapa. Kan, entah. Ini zaman. Hati-hatilah mereka yang cakap-cakap pasal ulama ni, menghina ulama, takut-takut kamu termasuk dalam kategori azab yang dijanjikan Rasulullah, kamu mati dalam keadaan tak bawa iman. Jangan main-main. Lagi 2 azab tu, yang pertama Nabi kata Allah akan tarik keberkatan usaha dia. Hari ni kita dapat lihat, kita duit banyak, gaji banyak. Kalau kira duit gaji kita dengan duit gaji bapak kita, tok kita dulu, kita banyak lagi. Kita gaji 3-4 ribu, tok kita dulu berapa? Saya sempat pergi ayah saya dulu kerja, 700 je gaji. Zaman dulu. Kan? Kecil je gaji. Kita ikut gaji kita lagi banyak duit. Tapi tak berkat. Hidup tak berkat. Jadi tak cukup aja. Berhutang. Tok-tok kita dulu jarang berhutang. Kita keliling pinggang hutang. Kan? Hidup tak berkat. Lepas tu bila hidup tak berkat, suasana keluarga tak berkat. Laki bini gaduh, anak dengan bapak gaduh. Itu puncanya menghina ulama. Azab yang kedua, kata Nabi, kan? Pertama Allah turun tak berkatkan usaha dia. Yang ketiga tadi kita sebut apa? Keluar tanpa bawa iman. Yang kedua apa? Saya tak ingat, lupa. Nanti kalau ingat saya cerita, lupa pula. Lupa lah pula. Tadi ingat. Setan kacau tu. Baik, sambung balik kat kitab kita ni. Usuluddin tadi, ad-din tadi. Ad-din artinya agama, cara hidup. Cara hidup lah. Tak datang lah. Nantilah. Kalau datang saya cerita. Ad-din, agama. Agama maknanya cara hidup, sistem hidup. Bila cara hidup, dia tak mewakili semayang je. Itu ibadah. Tapi cara hidup ni daripada bangun tidur sampai tidur balik. Daripada lahir sampai ke mati. Itu panggil hidup. Jadi itu maksud ad-din. Semua tu. Makannya, minumnya, berjalannya, mengajinya, apa semua. Mesti ikut sistem yang dipandukan oleh syarak. Sistem perkahwinan dipanggil sistem ibadah. Rubuk dalam bab fiqah. Sistem ibadah. Lepas tu ada muamalah, sistem muamalah, jual beli. Ada sistem munakahah, nikah kahwin. Ada sistem jinayah, undang-undang. Ini semua sistem-sistem dalam Islam. Cuba kalau sistem tu kita ubah dia. Tak ikut sistem yang mesti diikutkan seperti ikutnya Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Kita tak ikut macam mana yang Nabi ajar. Ya, Allah dah turunkan Quran. Allah turunkan juga Rasulullah sebagai panduan.
supaya kita tinggal ikut sahaja. Panduannya sudah ada depan mata. Ikut sahaja. Apa payah lagi? Tak degil. Nak ikut sistem barat, sistem kafir. Bila kita bercanggah dengan sistem yang sebenar, apa jadi dengan sistem itu? Dia akan rosak dan akhirnya mati. Apa mati? Imannya mati. Jadi dia sebut, sistem pernafasan tu dah ada dah cara dia. Kita pergi ubah sistem pernafasan tu, menyebabkan sistem pernafasan akan rosak dan akhirnya mati. Begitu juga sistem agama. Hari ini sistem, kita ambil contoh sistem muamalah jual beli. Sistem muamalah kita tak ikut sistem Islam. Muamalah Islam. Ikut cara barat. Dengan apa namanya, ada interest riba. Kan? Lepas tu ada cukai yang haram. Cukai dalam Islam memang ada keadaan dibenarkan, tapi dengan syarat. Apabila negara terlalu mudarat, negara terlalu susah, sehingga kan pemimpin negara pun berkaki ayam. Faham maksud dia? Sampai pemimpin, dia ketua negara pun susah, barulah Islam mengharuskan mengambil cukai ke atas rakyat. Termasuk pemimpin juga kena cukai. Sama-sama susah. Tapi kalau selagi mana pemimpinnya masih lagi berhidup senang, haram atasnya mengambil cukai ke atas rakyat. Tapi hari ini jadi macam mana? Nah, cuba jawab. Takut nak jawab. Kalau kena tangkap kita sama-sama. Tegakkan Islam, kena berani. Sungguh, ini realiti. Ini realiti. Ini bukan kita sembang politik apa tak. Ini realiti. Tak percaya baca kitab. Belajarlah agama. Kita belajar agama, kita akan nampak. Lepas tu dalam hadis, salah satu hadis akhir zaman, Nabi kata di akhir zaman kamu akan lihat pemerintah dengan Al-Quran akan bercanggah. Memang terang-terang bercanggah. Lepas tu kalau orang mengaji, dia tak terkejut sangat. Dia tak pelik sangat. Sebab semua ni Nabi dah cerita 1400 tahun dulu. Kita baca dah hadis tu tengok, oh betul Nabi cakap. Memang tepat lah. Betul dah ni. Nabi khabar dah. Nabi bagi tahu siap-siap dah. Tinggal lagi kita baca, kita ngaji. Kita tak ngaji memang tak jumpa. Kan? Bila tak jumpa pelik kan? Kenapa? Apa Allah janji dah. Nabi bagi tahu dah. Kan? Memang jadi macam tu. Tu. Jadi diubah sistem. Tu sistem muamalah. Sistem munakahah. Sistem munakahah tak ikut cara Islam yang betul. Walimatul urus. Kita ikut betul-betul ke cara Islam. Campur habis lelaki perempuan. Ada Nabi ajar macam tu? Mana ada Nabi ajar macam tu? Tapi kita buat macam tu. Kan? Campur habis. Lepas tu masa nikah tengok orang perempuan duduk tangan mana ni? Duduk sebelah bakal suami. Dia belum sah nikah lagi. Selagi tak ijab kabul, tak sah lagi dia suami isteri. Mana boleh duduk sebelah-sebelah? Duduk belakang orang perempuan. Biar lelaki je duduk depan tok tadi. Nanti dah sah nikah tak apa lah. Ni duduk sebelah-sebelah. Buat macam style gereja. Lelaki perempuan duduk depan padri. Nampak? Buat pula dalam masjid. Bila lelaki perempuan yang belum nikah duduk sebelah-sebelah, jadi maksiat ke tak jadi maksiat? Tu dalam masjid tu. Tok imam pun ada. AJK masjid ada. Tak tegur. Kenapa? Nampak? Habis mencemarkan kemuliaan rumah Allah. Habis. Lepas tu kalau pernikahan dah macam tu, agak-agak berkat tak dia punya perkahwinan. Permulaan perkahwinan pun tak ikut cara agama dah, cara Islam. Macam mana nak melangsungkan kehidupan berkeluarga dia untuk akan datang. Suatu tak pelik zaman hari ini, kes cerai, Ustaz Nik dia bahagian tu, dia buat kajian pasal kekeluargaan ni, dia kata satu hari hampir kadang-kadang kat 10 atau kat 15 kes cerai satu hari saja. Dia masuk pejabat daripada pagi sampai petang berfile-file kes cerai. Kan? Setiap hari. Bukan hari tu je, esok tak ada. Tak. Hari ni, esok kes lain pula, urusan kes lain. Bersusun-susun. Sebab apa dia kata? Kadang-kadang bila buka file tengok, baru seminggu je kahwin. Cerai lah. Bercinta 4 tahun, kahwin seminggu cerai. Kadang-kadang bila tengok file tu buka kes, kata Ustaz ni, dia kata, saya tengok pun tergelak Ustaz, dia kata. Gaduh pasal apa cerai? Pasal salah picit ubat gigi. Suami picit bawah, bini picit tengah.
Gaduh pasal tu cerai. Hari ni zaman orang dia buat main-main urusan keluarga, urusan agama. Sebab apa ni? Jahil. Dalam ni kosong. Dia tak tahu ni kesan anak macam mana, kesan malu macam mana, ibu bapa macam dia fikir dia je, sonok dia je. Dia tak nak sudah. Dia buat main-main je. Zaman orang makin tak matang, makin kebudak-budakan. Mana tak kebudak-budakan, dah jadi bapa orang main game lagi dalam telefon. Patut main game bagi budak-budak dah lah. Ni jadi bapa orang nak main game ni. Bila nak matang? Aduh, jadi akhirnya jadi masalah kehidupan kita ni, zaman kita. Dahsyat. Kita ditipu daya oleh pengaruh barat, kafir, laknatullah. Mereka yang buat semua ni hiburan. Bapak-bapak orang tu hunjuk-hunjuk dekat tu konsep komplain. Bapak orang. Kalau budak boleh tahan kira, bukan kita bagi, dah tak bagi juga. Tapi tak pelik lah budak muda. Ni bapak orang lah, janggut putih lah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh. Baik, itulah. Muamalah, munakahah, jinayah, itu semua. Bila kacau sistem ni, rosak. Suatu nak betulkan balik kehidupan kita ni, kalau kita nak Islam ni menang, kena perbetulkan balik semua sistem ni, kembalikan kepada sistem agama balik. Kepada sistem yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah SAW. Betulkan balik. Sistem pendidikan kita hanya tak ikut cara Rasulullah. Kan? Orang suruh belajar tauhid dulu, belajar sains dulu. Biar kenal Allah dulu yang mencipta alam. Ni sibuk belajar alam, tak kenal Tuhan yang cipta alam. Kan? Bila kita kenal yang atas, yang Allah, yang cipta segala-galanya, maka yang alam diciptanya ni jadi mudah untuk kita kenal. Sebab penciptanya kita kenal dah. Betul tak? Macam kita pergi IPD. Kita kenal dengan ketua polis daerah tu. Setakat guard depan tu tak payah sembang. Guard dia tanya nak masuk, saya dengan ketua awak IPD gini. Masuk gitu. Tapi kalau atas pun tak kenal, bawah dah apa sembang. Macam tu lah. Kenal Allah, baru kenal yang lain. Ni sibuk kenal makhluk, Tuhan tak kenal. Nak kenal makhluk banyak tuan-tuan. Makhluk juta, berbilion nak kenal. Bila nak habis ngaji pasal makhluk? Tak habis, sebab banyak sangat makhluk. Tapi Allah tu satu. Kalau kamu mengaji pasal Allah, satu je. Kamu boleh kenal yang lain. Tapi kita sibuk mengaji benda yang lain, tak mengaji mengenal Allah. Itu yang jadinya. Itu maksud usuluddin. Asas agama artinya asas cara hidup. Asas kehidupan kita. Jadi asas kehidupan ialah tauhid. Itu nombor satu. Didiklah anak-anak kita dengan tauhid dulu. Walaupun dia budak-budak, perkenalkan dia dengan kalimah Allah. Sebut nama Allah selalu pada dia. Walaupun budak-budak, lama-lama dia akan tanya, ayah, Allah tu apa? Dia tanya. Dia tanya kita cerita lah, Allah tu Tuhan kita. Yang cipta ayah, yang cipta adik. Ni adik boleh ada ni, dia yang cipta. Allah tu cipta adik, baru adik ada. Kan? Dia faham cara dia lah budak-budak dulu. Tapi tak apa, sekurang-kurang nama Allah sudah lekat di hati dia. Daripada lekat nama boy. Nampak? Kan? Bukan tak boleh kartun, sikit-sikit sudah. Tapi biar akidah dulu. Baru bila dia besar, dia tahu matlamat hidup dia kerana Allah. Kan tak? Itu dia. Dan sikit lagi, ilmu sifat. Dinamakan ilmu ini juga namanya ilmu sifat. Kerana apa? Ilmu ini membahaskan sifat-sifat Allah. Belajar sifat Allah. Kita tak belajar zat sebab kita diharamkan belajar zat Allah. Zat tu maksudnya diri Allah. Tak boleh. Kita tak boleh nak bayang. Macam mana diri Allah kita tak pernah tengok. Jadi kita tak boleh nak bayang diri Allah tu macam mana. Nanti kita bayang yang benda bukan-bukan. Jadi rosak akal kita. Jadi memadai kita belajar sifat sahaja. Dengan mengenali sifat Allah akan mengenali Allah. Macam tu. Kan? Kemudian kita belajar lagi nama dia lagi ilmu aqaidul iman. Ilmu aqaid nama dia. Aqaid ni ambil daripada perkataan ain qafdal, aqada. Aqada artinya akad. Akad ni maknanya perjanjian. Macam akad jual beli. Saya beli ya, saya jual. Itu akad. Ataupun akad nikah, perkahwinan lelaki dengan perempuan.
Tapi di sini bukan akad jual beli, bukan akad nikah, tapi akad kita dengan Tuhan. Kita mengucap kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya kita melakukan akad. Saya mengisytiharkan engkaulah Tuhanku. Tidak ada lain melainkan hanya engkau Tuhan yang satu. Dan bahawa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruhmu, utusanmu. Itu kita berbai'ah, kita berjanji, kita mengikat perjanjian kita dengan Allah. Baru taat setia kita dengan Allah dan Rasul. Itu panggil ilmu aqaid. Jadi perjanjian tu mesti diperkemaskan, diikat dengan kuat-kuat supaya dia tak mudah terlerai, dia tak terputus. Maka nak bagi kuat, kena mengaji ilmu tauhid. Lagi kita mengaji, ikatan tu lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Bila kuat, dia tak mudah terlerai dan dia tak akan terputus. Bila tak terlerai, tak terputus, tak terkeluar kita daripada iman, tak jadi murtad. Tapi bila tak mengaji, iman dia tak ikat. Dia memang beriman, mengucap kalimah syahadah, tapi tak mengaji. Akhirnya iman dia macam letak aja. Masa aman memang nampak okey. Bila diuji Allah, mudah tercabut. Akhirnya murtad. Tu yang berlaku masa PKP hari tu, tak ingat? 2 tahun, tak ada kerja, projek tak ada. Ada orang sampai sanggup nak terjun jabatan Pulau Pinang. Kata malah dah aku hidup, tak ada guna dah hidup. Dia tak yakin rezeki daripada Allah. Yang dia nampak rezeki daripada kerja dia. Bertahun-tahun kerja, dia nampak bos dia yang bagi dia rezeki. Bukan Tuhan bagi rezeki. Bila dia tak ada kerja, dia seolah-olah macam tak ada rezeki langsung. Nampak saya cakap? Benda ni nampak macam remeh, nampak macam kecil je. Tapi kesannya besar. Bila tak mengaji ilmu tauhid, sampai tak, macam tu dia jadi. Bila dia mati macam tu, agak-agak dia masuk syurga ke neraka. Saya jawab. Allah terima tak iman dia? Iman bukan duduk pada jubah, iman bukan duduk pada kopiah. Iman duduk dalam ni. Kamu jangan sembang kemah yang pakai baju Melayu, pakai kopiah tu semua. Belum tentu lagi iman kukuh kalau kamu tak mengaji ilmu akidah. Kan? Allah uji habis. Sebab tu kita kena mengaji, bagi kemah, bagi elok. Itu Allah baru uji PKP. Allah belum uji Dajjal lagi ni. Tuan-tuan, saya dengar bukan seorang lah. Hampir lebih daripada 10 guru-guru saya. Tuhu Siddiq Nur, Syekh Nuruddin, Syekh Abu Zaki, Syekh Zanul Asri. Ramai lagi kalau saya nak sebut. Yang dalam negara ke luar negara ke, Habib Umar Al-Hafiz. Boleh hampir semua kata dalam masa terdekat, Dia kata tak tahun ni, tahun depan. Tak tahun ni, tahun depan. Itu kalam mereka sebut. Saya tak tahu. Sedia tak sedia, kita kena sedia lah tuan-tuan. Zaman dia dah semakin dekat. Akan datangnya Dajjal, akan munculnya Imam Mahdi. Soalannya kita duduk di bahagian mana? Imam Mahdi atau Dajjal? Ada. Dia pecah dua tu je. Zaman dia dah semakin dekat. Sebab yang cakap bukan seorang. Ramai yang cakap. Semua cakap benda sama. Semua cakap benda tu. Hati-hatilah. Maka kita perkemaskan ilmu iman kita bagi kukuh betul. Dan yang terakhir, dinamakan juga dia ilmu iman. Al-iman. Iman tu percayalah, yakin. Iman tu maksud percaya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Maksud percaya apa? Percaya artinya yakin. 100%. Mesti 100%. Tak boleh kurang walau sedikit. Kalau ada kurang dia sikit, contoh 99.99999%, dia masih lagi dikira kafir. Tak sah iman. Iman mesti 100% ngam-ngam percaya. Tak ada sikit pun tak percaya ke Allah. Pelik ke tak pelik ke, logik ke tak logik ke, bila sebut Allah kata, Nabi kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Pegang 100%. Tak usah. Ini zaman kita, zaman kemungkinan munculnya Dajjal. Maka siap sedialah. Apa pun yakin dengan Allah tu sungguh-sungguh. Jangan takut. Jangan. Biarlah diuji seberat mana pun sekalipun. Nak? Jaga-jaga zaman kita. Tadi baru tengok video Ustaz Badli Shah. Dia cerita pasal kajian air hujan. Mengikut kajian ramalan tahun 2025 akan berlaku kemarau besar. Kemarau besar sehingga kan mungkin hampir setahun air hujan tak turun. Kan? Maknanya kemarau besar. Itu tak apalah, kita ini bukan hadis dengan Al-Quran, tapi kajian. Tapi kajian ni seolah-olah mengikut hadis juga.
Kan? Sebab dalam hadis pun Nabi sebut sebelum datangnya Dajjal akan muncul kemarau besar. Yang air tak turun. Memang waktu bila air tak turun, kering kontang, binatang-binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati. Masa tu krisis makanan akan meningkat. Tak ada makanan. Masa itulah Dajjal akan datang. Dajjal datang bawa Pizza Hut, KFC, McD, semua habis dia bawa kan. Tunjuk kata nak tak, dia kata. Masa tu ujian berat tu. Lepas tu nak buat macam mana? Tu kita kena kemas daripada hari ni. Kan, buat amalan sungguh-sungguh, zikir sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh pada Allah. Kan, perkemahkan iman kita. Nekatkan di hati, apa pun jadi, aku mesti pertahankan agama tu. Pesan kat anak-anak, pesan kat bini, macam tu. Perkemahkan betul-betul. Jadi ini baru selesai nombor 1. Nombor 2, kita akan sambung bulan akan datang. 9-10 lah, patut muka lain macam. Tak apalah. Ini pun ujian juga tu. Nak mengaji ke tak mengaji? Demi mengaji tak apa. Macam tu. Perkemah ya tu. Okey. Nombor 2, kita sambung bulan akan datang jika diizinkan Allah. InsyaAllah. Tempat ambilannya pula. Nanti bau nama je. Bau nama ilmu tauhid. Belum tempat ambilannya lagi. Itu kita akan sambung datang. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.